Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Hari ni saya nak kongsikan kepada korang semua asas basic dalam lighting dalam dunia fotografi. Jadi apa yang korang nampak sekarang ni, saya akan ubah dia dari macam ni jadi macam ni. Nampak? Cantik tak? Okey, jadi kat sini saya nak kongsikan kepada anda secara ringkas asas ataupun basic dalam lighting dalam dunia fotografi. First thing first, bila mana korang terlibat dalam dunia fotografi, korang akan perasan dan sedar bahawa lighting ni merupakan salah satu benda yang sangat penting untuk kita tambah ataupun boost kita punya kualiti dalam kita punya image lah. Tak kisah pun korang pakai kamera jenis apa, paling mahal ke, mid range ke, DSLR ke, ataupun even handphone pun boleh menghasilkan kualiti yang baik, wow dan cantik, asalkan korang punya lighting dengan betul. Tapi sebenarnya bukanlah ada satu rule yang mesti korang buat untuk jadikan dia lighting tu cantik. Korang boleh bereksperimen dengan macam-macam kedudukan lighting dan angle yang macam mana korang rasa sesuai, asalkan lighting yang cukup itu sudah pasti menghasilkan image yang baik. Jadi kat sini saya nak kongsikan secara ringkas dan basic dalam lighting ni untuk para beginner. So, bagaimana kita nak mulakan dengan lighting dan lampu ni? Kita perlukan canvas yang kosong. Saya bagi contoh yang paling mudah lah. Korang kalau nak melukis sesuatu benda, korang perlukan apa? Ya, semestinya kertas kosong. Bila kertas kosong, bermakna semuanya blank. Bila mengenai lampu, maknanya kita matikan semua lampu lah. Bila semuanya gelap, kita lebih mudah untuk nak bermain dengan lighting kerana kita bermula dengan canvas yang kosong. Key light ni merupakan satu term ataupun istilah dalam bahasa fotografi, bermaksud sumber utama ataupun kita punya main light lah untuk kita terangkan kita punya subjek. Antara ciri-ciri key light ni, cahaya yang paling terang dalam banyak-banyak cahaya yang kita set up. Okey, kedudukan dia berada di lebih kurang dalam 45 darjah dari arah subjek kita. Macam saya letak sebelah kiri, berada dalam 45 darjah. Tapi problemnya kat sini dia agak terang dan dia mempengaruhi cahaya ke background kita. Maknanya dia spill out, dia punya cahaya tu kena ke background. Jadi kita kat sini ada dua option. Option pertama, korang boleh cuba dekatkan light korang dengan subjek ataupun korang anglekan dia dengan yang sesuai lah. Tapi kalau tak dapat, saya recommendkan option kedua, iaitu korang boleh dapatkan light yang boleh dimmable, yang ada ciri-ciri dimmable. Dimmable ni maknanya kita boleh kurangkan dia punya brightness, kita boleh adjust lah dia punya terang, kuasa dia, power dia. Jadi kat situ lebih senang untuk kita dapatkan cahaya yang ideal lah, tanpa menyebabkan cahaya tu spill out sampai ke background kita. Okey, bila cakap pasal lampu dimmable ni, saya pakai Newell 1100 LED Air. Korang boleh dapatkan di Shopee. Nanti saya letakkan link Shopee di kotak description di bawah. Jadi korang boleh cuba untuk dapatkan dia, ataupun cari yang murah pun tak mengapa. Janji korang ada key light. Jadi kita punya key light pun dah set up. Seterusnya apa? Seterusnya ialah kita boleh adjust kita punya color temperature supaya skin tone kita tak nampak terlalu oranye, terlalu biru dan terlalu hijau. So macam saya sekarang ni saya pakai Kelvin 5000K untuk dapatkan color yang ideal lah. So sekarang key light dah cantik set up kan, color temperature pun dah set up. So seterusnya korang boleh decide adakah perlu kita tambah lampu kedua ataupun tak. Ia bergantung sebenarnya apa yang korang nampak sekarang ni. Dengan hanya satu lampu, ia menghasilkan shadow yang sangat kasar. Mungkin untuk kelihatan cinematic sesuai juga, tapi kurang sesuai untuk kebanyakan situasi video. Jadi untuk kita kurangkan shadow yang kasar ni, korang perlukan
lampu kedua. Lampu kedua ni kita namakan dia fill light dalam istilah fotografi. Lampu kedua ni ataupun fill light ni, kita set brightness dia kurang dari key light lah. Maknanya dia lebih malap daripada cahaya utama kita, daripada main light kita. Peranan fill light ni adalah untuk kita kurangkan shadow, menjadikan kita punya shadow kat sini agak lembut. Dan kedudukan lampu fill light ni arah lebih kurang juga macam tadi 45, tapi arah bertentangan lah, maknanya dia belah kanan saya. Kalau kita set fill light sama brightness, dia akan menghasilkan image yang flat. Maknanya kat sini dua-dua tak ada shadow. Maknanya kita akan rasa gambar ni ataupun image kita flat lah. So penting kita set brightness dia agak rendah daripada main light kita. Jadi fill light yang saya gunakan ini ialah brand Godox SK400, menggunakan mentol modeling jenama Philips 9 watt. Lampu ni sebenarnya sebuah flashlight lah, bukan untuk videografi sebenarnya. Tapi disebabkan saya gunakan apa je yang ada saya sekarang ni, sebab saya belum ada bajet untuk proper video light. Jadi saya guna je lah apa yang ada. InsyaAllah saya akan angkut satu lagi video light yang lebih proper untuk next video lah akan datang. So, step yang seterusnya ialah kita nak kena tambah backlight, atau dalam istilah fotografinya ialah rim light. Kedudukan rim light ni berada di belakang saya, belakang subjek. Tinggi dan dia menghala ke arah kepala dan bahu saya. Contohnya macam ni. See, korang nampak tak ada rim di sini, maknanya ada sedikit percikan cahaya di bahu saya. So overall korang akan nampak video saya ni overallnya secara keseluruhannya agak berdimensi. So dia tak terlalu flat dan ada dimensi dia. Peranan rim light ni membantu kita untuk separatekan kita punya subjek dengan background. So kita akan nampak timbul lah. Akhir sekali, korang sebenarnya boleh bereksperimen sendiri dengan lampu-lampu korang yang ada kat rumah sana. Korang boleh gunakan kreativiti untuk nampak video korang lebih gempak lah. Contohnya macam saya letak ada lampu IKEA kat atas sana, warna kuning. Dan saya punya lampu warna-warni RGB saya punya PC. Jadi korang boleh do your own creativity. Alright gang, saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya. Saya harap korang dapat belajar sesuatu dari video saya yang tak seberapa ni. Kalau korang cuba untuk praktikkan ilmu lampu yang saya dah kongsikan ni, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Saya excited nak tengok hasil yang korang buat. Sebelum kita akhiri video ni, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe, dan juga butang loceng di tepi dia sekali. Kita jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah. Bye-bye.